Assalamualaikum semua. Apa khabar? Semoga kita dirahmati Allah, sentiasa sehat, dilimpahkan rezeki seluas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Hai, apa khabar sahabat-sahabat semua? Hari ini saya nak tunjuk dengan sahabat semua tanaman-tanaman yang ada tumbuh bunga ataupun putik. Macam dia tumbuh untuk keladi lah. Dia akan tumbuh biji lah bunga dia. Okey, apa yang perlu kita buat kalau dia tumbuh bunga ataupun orang panggil, kadang ada yang panggil putik keladi. Okey, saya nak tunjuk dengan sahabat semua. Okey, kalau tumbuh bunga ataupun putik keladi tu, okey, itu saya lah. Kadang saya panggil macam tu, tapi sahabat semua tak tahu panggil apa. Okey, kalau tumbuh benda tu, kalau macam contoh, sahabat-sahabat semua pandai untuk kawinkan dia punya bunga tu, okey, sahabat boleh biarkan, sebab sahabat semua nak kawinkan bunga tersebut lah. Tapi kalau macam saya memang tak expert ataupun tak pandai untuk, masih lagi belajar-belajar lah. Tapi tak pernah menjadi. Saya banyak guna potongan ubi dia sahaja. Ubi ataupun dia punya aloe. Tapi paling senang colocasia. Dari aloe dia cepatlah membesar. Tapi kalau dari ubi dia agak lambat. Tapi kena ikut konsisten cara-cara yang betul lah kalau nak cepat. Okey. Kalau macam saya, ubi ataupun dari aloe, saya pandai lah. Tapi kalau dari dia punya biji ataupun putik ataupun bunga dia tu, saya tak pandai. Saya akan buang. Nanti saya tunjukkan. Jom kita tengok macam mana putik ataupun biji dia yang keluar tu. Okey, saya buat apa dengan benda tu. Okey, jom. Okey, jom saya tunjukkan. Okey. Okey, kita tengok mana yang ada bunga ubi ataupun dia punya putik tu. Okey. Kalau saya, sebab saya tak pandai nak kawinkan dia. Okey, ni macam ni contoh. Sahabat-sahabat kat luar panggil apa? Kalau saya panggil bunga dia lah, paling senang kan. Keladi bunga dia. Okey, siapa yang pandai untuk kita kawinkan, sebab benda tu pun leceh juga. Dari ubi pun saya masih banyak belajar lagi. Tapi alhamdulillah lah, banyak yang menjadilah. Okey, sekarang saya ambil contoh, saya akan buat dari anakan. Macam contoh, okey, ubi ni, okey, tepi dia ada anak. Okey, saya akan ambil anak dia ni. Saya akan korek anak dia. Bila saya dah korek anak dia, saya suka macam tu sekarang. Jarang ambil dari biji dia lah. Potong biji tu, sebab sistem biji tu kadang lambat. Tapi kalau kita ambil sistem dari anak dia, okey, macam ni anak dia. Okey, dia macam cepat sikit lah membesar. Macam ni kan, dia dah rimbun. Tengok banyak. Kalau dekat sini semua anak-anakan. Okey. Okey. Macam ni, nampak ada putik-putik dia ni kan. Okey, kita nak cerita pasal dia punya bunga keladi. Nampak? Kecil. Kecil. Tapi dia dah beranak pinak. Dia dah ada. Dia punya bunga. Okey. Dia ada bunga tu, dia ada jantan dan betina. Okey, kalau tak silap saya masih belajar lagi lah. Tapi tak pernah menjadi pun kalau saya buat. Sebab banyak yang saya masih belajar lagi. Okey, kalau tak silap saya lah, kalau salah tolong betulkan lah. Okey, yang saya tahu, kalau yang biji tu betina. Kalau yang luar sini dia ada macam abuk tu, dia ada dua jenis. Dua jenis tu, ada yang kita pegang dia ada abuk putih. Yang satu lagi dia tak ada abuk tapi ada biji. Okey, kalau tak silap saya, yang berbiji tu betina.
Kalau yang abuk tu jantan. Betul tak? Kalau salah tolong betulkan. Yang saya belajar lah. Belajar pun saya banyak dari YouTube. Tengok orang-orang yang berpengalaman. Saya pun tak pandai mana. Masih belajar lagi. Okey. Kalau saya memang tak pandai. Okey, saya tak pandai untuk kahwinkan dia lah. Saya tak pandai, saya akan buang je. Mana yang tumbuh putih macam ni, saya akan buang. Sebab apa saya akan buang? Sebab saya nak pembesaran daun tu tak terbantut. Pembesaran daun tu cepat. Kalau kita biarkan untuk bunga dia ni, nanti media tanah ataupun baja, dia akan fokus ke bunga saja. Kalau dia masih tumbuh-tumbuh tu, potong je. Kalau saya macam tu. Kalau saya perasan, saya akan buang je terus. Dari pangkal bawah ni, okey. Dari pangkal bawah ni, saya akan buang je. Tapi, nampak, saya akan memang buang saja. Saya memang tak pandai untuk kahwinkan dia lah. Kalau kita kahwinkan dia, kita dapat ID barulah. Tak kisahlah kita nak kahwinkan dengan pokok apa, keladi apa, ID dia lain-lain. Kita boleh buat kalau pandai. Okay? Kalau saya memang tak pandai, saya buang. Sebab saya nak daun keladi ni, dia cepat membesar, cepat tumbuh anakan baru. Bila ada dia punya bunga tu, dia akan fokus kepada bunga. Tapi kalau kita dah potong bunga tu, baja dah hasiat tanah akan fokus ke daun sahaja. Jadi dia tak perlulah untuk hasiat tu pergi ke bunga. Kalau kita dah potong bunga tu, hasiat tu akan pergi ke daun. Daun akan cepat membesar dan akan cepat beranak pinak. Okey, kalau sahabat-sahabat semua, itu cara saya lah. Pengalaman saya buat macam tu. Okey, kalau ada tumbuh je bunga-bunga macam tu, kalau sahabat pun macam saya, tak berapa pandai. Okey, kalau sahabat semua macam saya, tak pandai untuk kahwinkan keladi tersebut, okey, sahabat boleh buang dia. Macam contoh ni tadi, ni pun sama nampak. Dia ada anak banyak. Tiba-tiba baru nak muncul dia punya bunga. Okey, kalau saya akan buang bunga tersebut. Okey, buang dan potong. Bila buang dan potong, jadi dia untuk anakan dia tu cepatlah membesar. Dia ada banyak ni, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anakan. Kalau macam ni nanti dia dah besar sikit, saya akan punggah sebab dia masih pasu kecil. Masih saya hari tu ni tanam dari biji dia lah, dari ubi dia lah. Saya potong dari ubi dia dah tumbuh. Ubi dia 1 je tapi dah boleh tengok beranak 4. Nanti saya akan bongkar balik. Okey, cara-cara nak bongkar tu nanti saya akan buat video akan datang. Sebab saya banyak juga nak bongkar untuk anak-anakan pokok ni. Saya nak ajar cara-cara nak kita bongkar anak-anakan pokok ni. Tapi saya tak ada stok untuk media tanah saya. Dan insyaAllah lah hari ni atau besok stok hormon saya tu sampai. Saya boleh start packing balik. Mana yang berminat boleh WhatsApp. Okey, nampak? Saya nak buat video. Saya nak bongkar mana anak-anakan ni. Saya nak ajar macam mana cara kita nak bongkar. Tapi tak ada tanah, saya tak boleh nak buat video untuk bongkar. Okey, ni nampak. Ni pun sama. Saya akan buang. Itu cara saya lah. Kalau sahabat-sahabat semua macam saya, boleh ikut cara saya. Kalau untuk kalau tumbuh bunga, apa kita nak buat? Bunga untuk keladi tu, kalau saya akan buang. Nanti dia akan pembesaran daun dan anakan tu dia cepat. Daun cepat besar. Lepas tu kalau sahabat-sahabat semua nak daun besar macam daun saya, sentiasalah potong daun dia tu untuk dia cepat membesar.
Sering kita buang daun dia. Okey, kalau cara-cara untuk membuang daun pun kita ada cara juga. Kalau boleh, jangan potong dari sini ataupun dari sini. Kita kena potong dari dalam akar. Nampak macam ni. Kalau saya, memang saya dah biasa buat. Kalau mula-mula tu dia macam susah sikit sebab kita tak biasa buat. Okey, kita tak biasa buat. Kita kena masukkan jari. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, masukkan jari sampai dalam ni. Dalam sampai dia terputus sampai akar. Okey, ini bermaksud daun tu putus sampai akar. Kalau kita potong separuh-separuh, takut nanti batang yang lebih tadi tu, yang kita tak potong habis, dia akan busuk di dalam. Bila busuk di dalam, takut nanti mengundang hama ataupun penyakit-penyakit yang tertentu menyerang ubi di dalam. Itu pun penting juga, sahabat semua. Penting juga kalau kita nak membuang dia punya daun tu pun ada cara juga. Jangan asal potong sahaja. Kita kena buang dari dalam akar juga. Okey, ataupun dekat dengan ubi dia tu. Okey, kalau kita dah biasa cabut dia untuk kedua, ketiga daun, dah senang dah. Kita tarik je dia dah tercabut macam saya ni tadi. Nampak? Itu penting sangat. Okey, galakkan kita memotong daun tu, tarik dari ubi dia. Jangan separuh-separuh potong dekat sini. Okey, sebab nanti dia akan merosak pokok kita di dalam akar. Sebab di dalam akar kita tak nampak apa yang benda serang dalam akar. Tu kadang-kadang tengok beberapa hari, daun akan mula kuning, busuk, tumbuh 1, 2, mati, tinggal 1 daun. Itu pun permasalahan boleh jadi macam tu. Tapi saya selalu buat cara cabut dari dalam akar. Saya tak pernah ada masalah macam contoh, tumbuh 2 daun, 3 daun, mati. Tumbuh 2, 3 daun, mati. Tak pernah lagi lah. Sebab yang penting kita kena potong dari ubi, tarik dari ubi, tarik daun dia. Boleh pokok sentiasa sihat. Okey, tanah pun kena stabil, baja seminggu sekali. Seminggu sekali kena buat semburan untuk serangga. Untuk musim hujan memang kena seminggu sekali. Kalau musim panas tak apa lagi lah. Jaranglah musim panas ada serang untuk serangga. Tapi kalau musim hujan, hati-hati. Rajin-rajinlah belik sahabat punya daun semua sebelum terlambat kalau waktu hujan. Saya waktu hujan pun saya akan risau. Walaupun saya seminggu sekali saya akan sembuh untuk hama. Seminggu sekali memang saya akan campur dengan set 5 serangkai. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.